Bercakap tentang suami yang terbaik, saya ingin menceritakan satu kisah pada anda. Terbaik cerita ni mengenai perkara ini membuatkan orang sedar akan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak hanya mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan kata-kata kamu saja. Perwatakan kamu itu, akhlak kamu itu akan dapat menunjukkannya. Seseorang rakan saya, dia ni telah menjadi kawan saya sebenarnya dalam travel saya yang sangat singkat yang pernah saya buat dulu. Dia bagi tahu saya tentang bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga Muslim. Dia berasal dari Guyana. Dan di Guyana ada sebilangan orang Islam yang committed. Dan ada pula yang mencampur adukkan agama mereka dengan agama Hindu. Dan sebilangan orang Islam pula hanya mempunyai nama Muslim tapi mereka hampir hilang segala tentang agama mereka. Mereka hampir tidak mengetahui apa-apa tentang agama mereka. Dan dia ni adalah jenis yang terakhir ni. Dia hampir tidak tahu apa-apa pun tentang agama. Dan dia membesar di New York. Dia hampir bahkan dia seperti bukan Muslim pun. Hidup dia ni dulu selalu bertengkar dengan ibunya. Dia pernah dipenjarakan beberapa kali. Masuk dalam kumpulan jenayah, geng semua tu. Macam-macam hal, semua jenis hal. Kemudian pula dalam hidupnya dia telah membuat keputusan bahawa dia mahu mencari Tuhan. Dan dia sekurang-kurangnya tahu namanya nama Muslim. Dan namanya Muhammad atau macam tu, betul? Nama saya, nama Islam. Jadi saya harus mengkaji agama apa dulu? Islam. Jadi dia mula melihat ke dalam Islam. Dia mula pergi ke masjid. Mula belajar bagaimana solat lagi. Menjadi lebih serius. Pada masa itu juga, by the way, dia telah kahwin dengan girlfriendnya yang beragama Kristian. Dan dia ni mula menjadi lebih serius mengenai agama Islam. Dan kemudian isterinya menyedari bahawa dia dirikan solat. Dan minuman alkohol pula semua hilang dari peti sejuk. Dan dia tidak akan keluar lagi dengan rakan-rakan yang minum. Dan dia juga tidak pergi lagi ke Atlantic City pada hujung minggu. Dia telah jadi lelaki yang berbeza ni. Ada yang telah berubah, anda tahu. Dia tidak mengatakan apa-apa pada isterinya. Dia buat hal sendiri je. Dia tak menjerit padanya, tak suruh isteri pakai tudung atau apa saja pun. Dia tidak melakukan perkara itu semua. Sebaliknya dia pergi ke seorang ulama. Dan saya amat berterima kasih pada ulama ini. Saya membuat doa untuk ulama yang dia kunjungi ni. Dia tidak memberitahu nama ulama ini, tapi dia berkata, saya pergi ke ulama saya dan saya memberitahunya bahawa saya menjadi lebih dan lebih menyedari akan Islam. Tetapi isteri saya pula tentu saja seorang Kristian dan dia juga bukan seorang Kristian yang beramal pun. Dia sama seperti saya macam muda-muda dulu. Bagaimana saya boleh bantunya? Ulama itu menjawab, jangan beritahu isterimu tentang Islam. Tapi jadilah suami yang terbaik yang anda boleh. Dan untuk melakukan itu, pelajarilah tentang apakah maksudnya untuk jadi suami seperti Rasul SAW. Beliau adalah contoh untuk kita semua. Lakukan itu saja. Jangan bimbang tentang apa yang perlu kamu katakan padanya. Sebaliknya, bimbangkan untuk menjadi suami yang terbaik dan itulah sunnah Rasul SAW. Rasulullah SAW akan membelikan hadiah untuk isterinya. Rasulullah SAW akan bergurau dengan isterinya. Rasulullah SAW akan juga menghabiskan masa dengan ibu-ibu mukminin, meluangkan masa. Rasulullah SAW akan memuji ibu-ibu mukminin. Beliau akan memberi pujian pada mereka semua. Compliments. Tapi kalian semua masukkan makanan yang pertama pada buka puasa dan seperti, Dan isteri tanya, kenapa? Anda kata, tak ada apalah. Betul. Sebilangan kaum desi di sini minum seteguk lassi dan dia pergi, saya tahu ekonomi sekarang buruk tapi kita tak mampu beli gula ke? Ia seperti sangat menyakitkan suami-suami untuk anda mengucapkan pujian kepada isteri-isteri. Saya faham. Tapi ini sunnah tahu. Makanan yang paling sedap. Amazing. Nampak tak? Isteri kita, sedari-sedari begitu terbiasa mendengar perkara-perkara kasar dari suami, dari kita. Kemudian apabila kita mengatakan perkara-perkara yang baik, mereka menjadi bingung. Seperti jika suami hanya mengatakan, kamu kelihatan sangat cantik hari ini. Awak ni dah kenapa? Dia menjadi bimbang seperti suami telah melakukan sesuatu. Kita mesti memperbaiki situasi ini, masalah ini, suasana macam ini tak sihat. Okey, oleh itu dia ni mula melakukan perkara ini dengan isterinya. Dan pada mulanya, dia kadang-kadang berdebat dengannya mengenai Islam. Dan katakan kepadanya bagaimana agama Kristian tidak masuk akal, bagaimana 3 boleh menjadi 1, 1 boleh menjadi 3, tak masuk akal.
Semua jenis hujah itu anda pernah mendengarnya sebelum ini, betul? Dan tidak ada apa yang boleh jalan dengan isterinya. Tidak ada satu pun yang boleh jalan. Isteri seperti tidak. Aku beragama Kristian dan itu saja. Jesus ada di dalam hati saya. Jangan kacau saya, biarkan aku sendiri. 3 tahun telah berlalu dan dia berhenti bercakap dengannya tentang agama Kristian dan betapa ia tak masuk akal. Dia terus berhenti berdebat dengannya. Dia hanya cuba menjadi apa yang dia boleh untuk menjadi suami yang terbaik. Dan satu hari dia solat maghrib dan isterinya pula ikut dia solat. Dan dia sedang berada dalam solat dan tiba-tiba seperti terganggu sikit solatnya. Setelah selesai solat, dia memandangnya. Dia tanya isterinya, apa yang sedang berlaku ni? Dan isteri pula, apa? Tak ada apa-apalah. Dan suami tanya lagi, tidak, kamu harus memberitahu aku apa yang berlaku. Dan tentu saja, isteri mengatakan apa yang akan dikatakan oleh semua isteri pun, mana-mana isteri pun. Ini rumitlah. It's complicated. Tetapi akhirnya dia memberitahunya, okey, tengok ni. Saya tidak pernah melihat suami seperti kamu. Ayah saya tidak seperti itu. Saya tidak pernah melihat ayah saya seperti kamu. Cara anda bersama anak, saya tidak pernah melihat ayah seperti itu. Sangat indah bahawa agama ini tidak boleh salah. Tidak boleh salah, bukan salah. Inilah ittaqullah. Anda boleh melihat betapa sedar anda akan Allah dalam kehidupan yang anda jalankan. Bukannya berapa banyak ayat yang anda hafal ataupun berapa banyak hadis yang anda tahu. Atau berapa banyak ilmu yang dapat anda baling kepada seseorang. Atau berapa banyak petikan dari para ulama yang dapat anda sampaikan. Ia bukan semua mengenai perkara itu. Sebaliknya bagaimana anda menjalani hidup anda, kehidupan anda. Dan jika orang dapat melihat itu, dari situ anda memanggil orang ke takwa Allah Subhanahu Wa Taala. Haqqa tuqatihi. Subhanallah.